Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang melihat dan menyaksikan video ini. Okay, hari ini saya ingin berkongsikan resensi sebuah buku. Okay, tajuk buku ini ialah Kajian Wacana dan Strategi Komunikasi, Teori dan Aplikasi. Dan buku ini ditulis oleh Noor Reza Abdul-Rahim pada tahun 2019 dan buku ini diterbitkan oleh Universiti Malaysia Terengganu di Terengganu. Okay, ini merupakan gambar-gambar dia. Ini merupakan muka hadapan buku ini dan ini merupakan muka belakang dia. Dan di bawah tu merupakan rujukan dia seperti yang tadi saya sebut. Itu Noor Reza Abdul-Rahim tahun 2019. Tajuk dia Kajian Wacana dan Strategi Komunikasi, Teori dan Aplikasi. Dan penerbit Terengganu. Di Terengganu lepas penerbit Universiti Malaysia Terengganu. Okey, secara keseluruhannya buku Kajian Wacana dan Strategi Komunikasi, Teori dan Aplikasi ini secara umum dia terbahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu Kajian Wacana dan bahagian kedua ialah Strategi Komunikasi. Dan dua bahagian dalam buku ini adalah berkait rapat antara satu sama lain dan buku ini berisi kandungan 7 bab. Okey, mari kita tengok 7 bab ni. Okay, bab pertama tu dia tajuk dia ialah Kajian Wacana, itu tentang pengenalan definisi dan konsep wacana. Bab 2 tu tentang teori dan pendekatan wacana. Terdapat 4 teori akan dikemukakan yang pada tahun 1983, 1977 dan tahun 2018. Manakala bab 3 tentang analisis wacana tekstil dan ucara dan akan analisis 3 kajian wacana. Bab 4 pula tentang strategi komunikasi, itu pengenalan kajian-kajian yang berkaitan ujaran dan interaksi. Manakala bab 5 tu tentang taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi. Dan pendekatan strategi komunikasi akan dikemukakan oleh 4 tokoh. Dan bab 6 ni tentang analisis strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. Itu interaksi dan ujaran kanak-kanak ni dia akan dianalisis dengan menggunakan taksonomi strategi komunikasi. Manakala bab terakhir, bab ke-7 tu ialah cadangan kajian akan datang. Baik, sekarang kita akan bincangkan bab demi bab. Kita tengok bab pertama dulu, itu Kajian Wacana tajuknya. Okey, secara umumnya definisi wacana dia ada banyak. Kita boleh tengok yang pertama tu wacana ni dia merupakan bahasa daripada individu atau kumpulan dalam bentuk ujaran, interaksi, teks dan tulisan. Dan wacana ni dia juga merupakan unit bahasa yang mempunyai kesantunan fikiran dan melampaui batas ayat. Ia terletak pada tingkat tertinggi dalam hierarki dalam bahasa tu. Dan wacana mengandungi sistem komunikasi antara dua atau lebih orang. Lepas tu wacana boleh diistilahkan melalui tulisan dan bacaan daripada seseorang. Wacana merupakan keseluruhan tutur sesuatu kesatuan, ucaran, ucapan, pertuturan dan percakapan. Dan akhir sekali, wacana juga dilihat dari aspek penulisan yang ditulis penulis melalui buku, majalah, akhbar, makalah dan segala bentuk tulisan. Okey, sekarang ialah definisi wacana menurut tokoh-tokoh. Menurut tokoh Asma Haji Omar pada tahun 1986, wacana ni dia merupakan keseluruhan pelahir bahasa oleh penutur atau penulis, itu sistem bahasa dan unsur-unsur daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Manakala menurut tokoh Emerson pada tahun 1983, menurutnya wacana itu merupakan suatu peristiwa blok struktur yang dimanifestasikan dalam perilaku linguistik bahasa atau yang lainnya. Manakala menurut Ramina, Haji Sabran dan Rahim Syam pada tahun 1983, menurut pandangan mereka pula wacana itu merupakan unit bahasa yang melebihi batas ayat. Itu boleh terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, cairan, bab, buku, cerita, dialog dan sebagainya yang dalam dia memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Dalam perkataan lain tu pada pandangan mereka tu wacana tu merupakan satu satuan bahasa yang lengkap. Dan menurut Noor Reza Abdul-Rahim pada tahun 2014 pula, wacana ni adalah bahasa yang dilahirkan oleh penutur atau penulis, bahasa yang ditutur dan ditulis mengandungi makna serta difahami oleh pendengar atau pembaca. Sekarang kita tengok
tokoh start pada tahun 1983 berpandangan bahawa wacana itu dapat dilihat melalui sistem tutur dan tulisan mempunyai makna serta difahami oleh pendengar dan pembaca. Manakala pada tahun 1983 juga tokoh Brown dan Hewlett cakap wacana itu dia boleh dilihat melalui lisan dan tulisan yang dianalisis bagi tujuan pemahaman yang lebih baik. Manakala pada tahun 1985 Editor dan Hassan cakap pada pandangan mereka wacana ini dia terdiri daripada apabila kalimat sama ada lisan atau tulisan tak kira dia panjang ke pendek ke yang mempunyai makna yang secara keseluruhan. Manakala pada tahun 1985 juga menurut Nur Reza Abdul Rahim wacana dia meliputi ujaran taksi, tulisan dan teks yang dianalisis bagi tujuan mencari makna tersirat dan surat. Wacana juga meliputi bahasa simbol, isyarat dan apa yang diberi makna kepada semua pihak yang terlibat. Okay, seterusnya kita akan masuk dalam membincangkan dan isi kandungan bab 2 iaitu teori dan pendekatan wacana itu. Okey, di sini terdapat beberapa teori. Kita tengok teori pertama itu teori analisis wacana oleh Brown dan Hewlett pada tahun 1983. Okey, menurut teori ini terdapat 4 elemen wacana telah dikemukakan iaitu perantaian, implikator, rujukan dan influence. Perantaian ini merupakan pragmatik dan perantaian dipilih berdasarkan anggapan dan andaian kepada apa yang mungkin akan diterima oleh pendengar tanpa rindangan. Manakala implikator dia merupakan pandangan yang berpindah. Nah, implikator juga merujuk cadangan atau makna penulis berbeza dengan apa yang mereka katakan. Nah, implikator ni biasa berbentuk implikasi konvensional. Penulis atau penutur tidak memberitahu bahawa imej tertentu disebabkan ciri-ciri lain, dan rujukan pula ialah penutur dia berunding dengan menggunakan ungkapan yang sesuai dan menggabungkan dengan ungkapan berbentuk undingan. Dan rujukan ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang dengan menggunakan ungkapan. Manakala elemen terakhir, influencer, dalam merujuk usaha membuat kesimpulan untuk menjelaskan ujaran atau hubungan antara ujaran, dan terdapat berbagai andaian yang dihasilkan dalam beberapa andaian dan kesimpulan. Okey, teori kedua ialah teori analisis wacana oleh Stark pada tahun 1983. Okey, menurutnya analisis wacana merujukkan jam bahasa terhadap ayat artikel asal. Analisis wacana digunakan untuk mengkaji unit linguistik yang lebih besar. Analisis wacana merupakan kepada analisis sebalik ayat. Analisis berhubung kait dengan bahasa dan masyarakat, sifat interaktif, teknologi berbola halian. Okey, so menurut antara itu teori Stark pada tahun 1983 beliau telah memfokuskan kepada linguistik wacana. Dan linguistik wacana itu dia boleh dilihat dalam beberapa aspek penting dalam beberapa bidang. Yang pertama kita boleh tengok terhadap bahasa, penggunaan taktik, pendekatan linguistik wacana. Keempat, kembali ramalan. Kelima, instalasi tentang urutan wacana. Lepas tu kembali ramalan dan idealisasi. Kemudian struktur bermaksud, wacana canonical dan idealisasi, analogi dan terakhirnya kesimpulan. Seterusnya teori ketiga ialah teori analisis wacana kritis oleh Van Dyck pada tahun 1977. Dalam teori tersebut Van Dyck tu dia telah membahagikan analisis wacana kepada 4 elemen utama, iaitu makro dan mikro. 1, kedua kuasa kawalan, ketiga kawalan wacana awam, dan keempat kawalan pemikiran. Dan setiap elemen ni dia mengandungi huraian yang penuh dengan analisis. Kita boleh tengok jadual ni, dia terbagi kepada 3. Pertama itu struktur mikro, superstruktur dan struktur mikro. Okey, struktur makro tu maksudnya dia makna global daripada satu teks yang dapat diamanati daripada topik atau tema satu teks. Manakala superstruktur tu ialah dia merujuk ke rangka suatu teks seperti bahagian pendahuluan, isi, penutup dan kesimpulan. Manakala struktur mikro tu ialah merujuk makna lokal daripada satu teks yang dapat diamanati daripada pilihan kata, kalimat dan gaya yang dipakai oleh sesuatu teks. Okay, sekarang kita tengok teori keempat, iaitu teori analisis wacana kritis oleh Freihaus pada tahun 1995. Okay, di sini dia boleh dia fokuskan kepada tiga analisis, iaitu analisis tekstual, analisis wacana kritis dan analisis kritis sosial.
Okay, yang pertama analisis tekstual tu dia dianalisis melalui tanda bahasa, leksika dan kohesi. Kadang tanda bahasa tu dia memfokuskan kepada aspek tema dan leksika memfokuskan kepada aspek metafora. Kohesi tu memfokus kepada dua aspek iaitu pengulangan dan konjungsi. Manakala kedua, analisis wacana bertekstual dia boleh dianalisis melalui intertextuality dan dianalisis boleh melalui interdiskursi. Dan yang pertama tu intertextuality tu dia fokuskan kepada tiga aspek iaitu perandaian, mentawacana, penafian. Manakala yang interdiskursi tu difokuskan kepada aspek naratif, perbahasan, expository dan luahan. Manakala akhir sekali analisis terapi sosial ni dia dianalisis melalui tiga iaitu politik, ekonomi dan pendidikan. Sekarang kita tengok teori kelima iaitu teori kesepanan dalam wacana oleh Brown dan Leverson pada tahun 1987. Dan teori kesepanan mereka ni terdiri daripada dua bahagian utama. Yang pertama ialah teori asas ni dia mengenai sifat kesepanan dan cara ia berfungsi dan interaksi. Manakala bahagian kedua ni dia tentang senarai strategi kesepanan dalam wacana dan strategi ni dia dalam menggariskan empat jenis utama. Okay, yang itu ball on record, kesepanan positif, kesepanan negatif dan terakhir off record. So ini merupakan empat jenis utama strategi kesepanan. Okay, terdapat juga tokoh lain yang memberi pendapat mereka dalam teori-teori ini, itu tokoh Johnston pada tahun 2002. Beliau mengatakan bahawa pendekatan wacana dibagi kepada 7 bahagian, iaitu perkataan dan baris, perenggan dan epison, wacana, skemata dan struktur naratif, susunan perbualan, organisasi ayat, kohesi, struktur dan peraturan. Ini merupakan 7 bahagian. Yang 7 bahagian dalam pendekatan wacara menurut beliau. Manakala menurut tokoh Bailey pada tahun 2008 ni, menurut beliau terdapat beberapa perbezaan transformasi dalam konsep nominal dan wacana, iaitu linguistik nominal etymologi, nominal psikologi, antara teks nominalization dalam masa teks nominal dan teks kata bidang. Okay, sekarang kita tengok pendekatan analisa wacana oleh Riza Abdurrahim pada tahun 2018. Okay, dalam pendekatan ni dia mempunyai 5 elemen utama, iaitu perantaian, emosi, nilai budaya, bahasa dan inference. Okay, perantaian ni kita boleh tengok dia ada memfokuskan dua aspek, itu intuisi dan konteks. Dan konteks ni dia dianalisis dari aspek penerimaan atau penafian, keperluan, perujukan, anafora, pengulangan, kekabaran, penegasan. Manakala emosi ni dia boleh dilihat dari segi emosi positif, emosi negatif, emosi bercampur. Emosi ni juga termasuk perangai, personality, mood dengan motivasi ni. Dan seterusnya ketiga, nilai dan budaya, iaitu nilai budaya dari segi diri, masyarakat, adat. Antara nilai yang kita boleh dilihat atau dianalisis seperti jujur, keras, kasih sayang, kerajinan, berdikari, hormat tinggi, keberanian, hormat menghormati, kerjasama, keadilan, rasional, kebebasan dan lain-lainnya. Manakala bahasa tu kita boleh tengok dia ada bahasa pertama, kedua, ketiga. Bahasa ni bersifat formal atau tidak formal, kesalahan bahasa dan linguistik. Manakala inference ni elemen yang terakhir, dia boleh mengenai aspek rumusan keseluruhan, rumusan topik perbincangan dengan pengertian kata. Dan teori keenam ialah teori analisis wacana oleh Riza Abdurrahim pada tahun 2018. Terdapat 3 elemen dalam teori ini dan dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu kandungan, konteks dan andaian. Kandungan ni dia fokus pada tema dan konteks ni dia fokus pada tanda bahasa, latar, emosi. Andaian pula dia ada aspek pendapat, perujukan dan persoalan. Sekarang kita akan membincangkan dan isi kandungan bab 3 yang bertajuk analisis wacana tekstual dan wacara.
Okay, kajian analisis wacana meliputi 3 kajian. Okay, di sini ada 3 kajian kita tengok. Pertama tu ialah kajian wacana tekstual lirik lagu. Kedua, kajian wacana tekstual cerita sosial. Ketiga ialah kajian ujaran dalam kalangan kanak-kanak autism. Okay, terdapat juga nilai sosial dalam kajian tersebut. Okay, dan nilai sosial ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Itu pertama nilai sosial dalam cerita sosial, kedua nilai sosial dalam lagu kanak-kanak, dan ketiga nilai sosial dalam kalangan kanak-kanak autisme. Dan terdapat juga ciri-ciri nilai sosial dalam lagu sosial ini kita boleh dilihat dalam pelbagai ciri. Yang pertama tu watak yang dijatuhi, perwatakan yang bernilai, plot yang menarik, plot yang mudah dipahami, atau cerita yang berbagai dan berkaitan, talantan yang baik, budaya, dan emosi yang positif. Okey, dalam bab ni terdapat 3 kajian telah dibicarakan. Yang pertama, kajian wacana tekstual model penceritaan nilai sosial melalui cerita kanak-kanak. Yang kedua ialah kajian wacana tekstual cerita sosial. Yang ketiga ialah kajian wacana ujaran dalam kalangan kanak-kanak autisme. Okay, mari kita bincangkan dan tengok kajian pertama dulu, itu kajian wacana tekstual model penceritaan nilai sosial melalui cerita kanak-kanak. Okay, sampel kajian yang digunakan ni ialah 4 orang kanak-kanak autisme yang berumur antara 9 hingga 12 tahun. Dan kajian ini mengandungi 5 buah lagu yang berjudul pertama keluarga, kedua saya yang istimewa, ketiga ialah diri, keempat saya faham, kelima tu saya tahu. Okey, ini merupakan jadual kandungan dalam model penceritaan nilai sosial cerita kanak-kanak. Sini jadual ni ada judul, teks tu semua sama iaitu berbentuk diri lagu, tema, lepas tu sampel bahan dengan jenis dia. Okay, ini pula merupakan jadual konteks dalam model penceritaan nilai sosial melalui cerita kanak-kanak. Itu judul, terus kita bahasa tu ialah penggunaan kata dan ayat yang mudah sesuai untuk semua kanak-kanak istimewa, itu kanak-kanak autisme yang dalam sebuah kajian ni lah. Lepas tu latar tu sebagai macam latar tempat dia, sebab dia sini ada rumah ibu bapa, rumah dalam rumah atau luar rumah, sekolah tu, emosi. Sekarang kita bincangkan tentang kajian kedua, itu kajian wacana tekstual cerita sosial. Sampel kajian yang digunakan sama, itu 4 orang kanak-kanak autisme yang berumur 9 hingga 12 tahun. Dan kajian ini mengandungi 5 buah cerita sosial yang ditulis berkaitan dengan model penceritaan nilai sosial melalui cerita kanak-kanak seperti ini. Itu yang bertajuk, pertama minat dan data, kedua saya yang istimewa, ketiga keluarga, keempat hati, dan kelima jiran. Okay, ini merupakan jadual kandungan dalam 5 cerita sosial tadi tu. Okay, judul, lepas tu teks tu masih semua bentuk sama, itu cerita pendek. Lepas tu tema, kita boleh perasan tema untuk cerita pertama, kedua dan ketiga tu yang sama, itu kekeluargaan. Sampel bahan, lepas tu jenis dia, jenis adalah semua sama, itu penceritaan bagi 5 cerita sosial ni. So ini merupakan jadual konteks dalam 5 cerita sosial, judul, data bahasa, sama juga penggunaan kata dan ayat yang mudah sesuai untuk semua, termasuk juga kanak-kanak istimewa, iaitu kanak-kanak autisme, data tempat, kampung, rumah, sekolah, emosi dia ada semua, ada gembira, rindu, sedih, marah tu semua ada. Maksudnya ialah jadual sebenarnya nilai sosial dalam 5 cerita sosial. Judul, pasal nilai sosial kita boleh lihat dalam 5 cerita sosial ni, nilai sosial seperti kasih sayang, baik hati, tolong menolong, tanggungjawab dengan kerajinan tu secara umumnya ada terdapat dalam 5 cerita sosial ni, semua ada nilai ni. Lepas tu kita akan bincang kajian ketiga pula. Kajian ketiga ialah kajian wacana ujaran dalam kalangan kanak-kanak autisme. Sampel kajian adalah sama, 4 orang kanak-kanak autisme berumur 9 hingga 12 tahun juga. Lepas tu ujaran kanak-kanak autisme ini akan dianalisis dengan menggunakan teori analisis wacana oleh Mariza Abdurrahim pada tahun 2018. Dan ujaran ini hanya memfokuskan pada elemen andaian saja. Perbualan kanak-kanak akan direkam, ditulis dan dianalisis dengan menggunakan elemen andaian saja. Sekarang kita akan bincangkan bab 4 yang bertajuk strategi komunikasi. Okey, secara pengenalan dia,
Okey, menurut Terran pada 1980, strategi komunikasi merupakan suatu percubaan sistematik yang dijalankan pelajar untuk mengutarakan atau menunjukkan kod dalam bahasa sasaran. Dalam situasi ketiga, peraturan sistematik bahasa sasaran itu belum ditentukan. Manakala Slinker pada tahun 1970, dia berpendapat bahawa strategi komunikasi merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam komunikasi di antara satu sama lain. Okay, so secara umumnya komunikasi boleh dijalankan dalam bentuk kumpulan kecil dan kumpulan besar. Walau bagaimanapun, komunikasi juga boleh berlaku secara berkesan dan cepat menerusi bantuan peralatan digital kini, seperti telefon pintar, laptop, aplikasi popular seperti WhatsApp, Twitter, Instagram dan Facebook tanpa perlu jumpa bersama muka. So secara umumnya, tujuan atau kegunaan strategi komunikasi ialah dia sebagai satu percubaan sistematik oleh pelajar untuk mengutarakan atau memunculkan kod dalam bahasa, dan ia merupakan pendekatan yang digunakan dalam komunikasi antara satu sama lain. Dan strategi komunikasi ini dia boleh dijalankan dalam bentuk kumpulan besar atau kumpulan kecil. Dan dia juga boleh dijalankan melalui peralatan digital seperti yang tadi disebut. Dan dia boleh menggunakan bahasa isyarat atau bahasa badan untuk menyampaikan komunikasi atau perbualan. Dan menurut Weber dan Karam pada tahun 2017, terdapat strategi yang inovasi dan dapat meningkatkan kesan positif sekiranya menjalankan strategi komunikasi dalam perbualan atau pertutur. Lepas tu menurut Hoy pada tahun 2017, strategi komunikasi ini dia memainkan peranan penting dalam kehidupan harian, dan menurut beliaunya strategi komunikasi ini harus dilakukan dan tidak mempunyai sebarang keraguan. Dan menurut Jarfas dan lain-lain pada tahun 2018, strategi komunikasi dia perlu dilakukan dalam apa-apa keadaan, apa juga keadaan, dan ia dapat memberi peluang kepada semua yang terlibat berpuas hati. Lepas tu menurut Hayden dan lain-lain, Ruler dan Wader dan lain-lain pada tahun 2018, strategi komunikasi sebagai pembangkit kepada semua penerima. Dan strategi komunikasi ini dia merupakan strategi yang digunakan oleh masyarakat secara formal atau tidak formal. Manakala menurut Nomor Rizal Abdurrahim pada tahun 2017, 2018 dan 2019, strategi komunikasi yang dilakukan kanak-kanak melibatkan budaya dan lingkungan sosial yang merupakan tahun 2018. Manakala tahun 2017 ialah nilai boleh disediakan melalui strategi komunikasi secara berterusan. Nah, setiap apa yang ingin diucapkan perlu menitik beratkan perasaan penerima. Dan menurut Winkler dan Eder pada tahun 2018, strategi komunikasi sebagai satu idea penyampaian berkesan dan ia boleh diterima dalam berbagai situasi dan keadaan. Manakala terakhir, O'Connor dan lain-lain pada tahun 2018 berpandangan bahawa setiap komunikasi mempunyai elemen yang dapat membantu dalam proses komunikasi. Sekarang kita akan tengok bab 5, iaitu yang bertajuk taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi. Menurut Terran pada tahun 1977, terdapat 5 elemen dalam strategi komunikasi, iaitu pengelakkan parafrasa, permintaan secara sedar, meminta tolong, meminta pertolongan, dan terakhir itu mengikat. Ini merupakan penerangan secara rinci tentang 5 elemen. Itu penggerakan itu terbagi kepada 2 jenis, itu penggerakan topik dan penyampaian mesej. Penggerakan topik itu menerima pemindahan kata atau struktur makna lain tidak diketahui mereka. Kerana penyampaian mesej itu ialah tidak dapat meneruskan komunikasi kerana kekurangan struktur makna serta berhenti di pertengahan interaksi, bicara atau ucapan. Elemen kedua, parafrasa tu merujuk ciri-ciri atau tindakan, tapi dia tak sama, berbeza menggunakan struktur bahasa sasaran yang sesuai. Ketiga, pemindahan secara sedar terbagi kepada 2 jenis juga, iaitu terjemahan literal dan pertukaran bahasa. Terjemahan literal tu ialah terjemahkan suatu perkataan tu untuk perkataan dari bahasa yang betul.
Manakala pertukaran bahasa dan istilah bahasa yang bunda tanpa perlu proses yang payah untuk menerjemahkannya. Keempat ialah meminta pertolongan itu strategi komunikasi yang memerlukan jawapan dan dia akan mengemukakan ayat berbentuk soalan. Contohnya, dikemukakan soalan apa ini dan dia memerlukan jawapannya. Selain itu merupakan meminta pertolongan elemennya. Terus elemen terakhir memberikan tu ialah terdapat peniruan dalam komunikasi. Seterusnya menurut Terence juga, tapi dia lain tahun gitu, pada tahun 1980 itu dia merincikan 5 elemen yang sebelum itu pada tahun 1977. Dan di sini dia telah membahagikan parafrasa itu kepada 3 bahagian, iaitu penghampiran yang bermaksud penggunaan item, kedua perbendaharaan kata atau struktur bahasa sasaran yang diketahui pelajar tidak betul, dan ketiga berkongsi ciri semantik dengan item yang diinginkan untuk memuaskan pembicara. Okay, menurut Johnston pada tahun 1989 pula, beliau telah menyenaraikan 9 strategi komunikasi. Itu yang pertama tu pertukaran kod, kedua tu terjemahan literal dan asing, ketiga tu ciptaan perkataan baharu, keempat tu pemudahan, kelima generalisasi, keenam parafrasa, ketujuh menghidupkan semula dan menghampiri, ke-8 mewujudkan identiti asing, dan terakhir tu lawan untuk pembaikan dan pengasahan. Okay, ini merupakan dia punya penjelasan atau keterangan bagi 9 strategi komunikasi tadi. Pertama, pertukaran kod itulah penggunaan unsur-unsur dari dua bahasa dalam ucapan yang sama atau dalam perbualan. Lepas tu terjemahan literal dan asing ialah terjemahan perkataan untuk perkataan dari bahasa Buddha ke bahasa asing. Cipta perkataan baharu merujuk membuat kata baharu untuk berkomunikasi berbantukan konsep yang diinginkan. Dan keempat, pemudahan ialah menggunakan istilah untuk merujuk kepada strategi pembelajaran dan komunikasi. Yang kelima, generalisasi ialah pernyataan yang luas atau idea yang digunakan untuk sekumpulan orang atau benda. Dan keenam, parafrasa merujuk makna sesuatu yang ditulis atau dituturkan dengan menggunakan kata-kata yang berbeza, terutama untuk mencapai kejelasan lebih besar. Dan ketujuh elemen dalam menghidupkan semula dan menghampiri, iaitu merujuk kata-kata atau urutan perkataan sesuai dengan frekuensi relatif dalam bahasa. Dan ke-8, menunjukkan identiti asing, iaitu konstruk yang signifikankan dalam penyelidikan pembacaan bahasa. Dan ke-9, rayuan untuk pembaikan dan pengasahan, itu merujuk pembaikan terhadap apa yang didengar atau yang diperkatakan dalam memerlukan pengesahan. Okay, seterusnya menurut Fresh dan Casper pada tahun 1983, menurut beliau pembelajaran bahasa dalam strategi komunikasi ini ada 3 aspek, iaitu pembentukan hipotesis, penilaian hipotesis dan proses automasi. Okay, pembentukan hipotesis maksudnya adalah pendirian pendapat yang ditegakkan dan kepastian terhadap analisis seseorang. Manakala penilaian hipotesis ialah proses yang dilakukan untuk mencapai apa yang diandaikan. Dan terakhir tu proses automasi ialah komunikasi yang dilakukan dalam kadar minimum kerana sudah mengetahui apa yang perlu diucapkan. Okay. Ketiga-tiga aspek tadi itu dia juga mempunyai elemen-elemen yang lain seperti penghampiran, pencapaian kod, penghuraian, strategi meminta bantuan. Tapi dia tidak menyarankan strategi pengurangan seperti pengelakan mesej, penukaran mesej, pembincangan dan buka verbal. Seterusnya menurut Dornan dan Scott pada tahun 1997, menurut mereka terdapat 12 taksonomi dalam strategi komunikasi, iaitu pengabaian atau peninggalan mesej, pengelakan topik, penukaran mesej, penghampiran, penggunaan perkataan semua tujuan, ciptaan perkataan baru, ketujuh penstrukturan semula atau penggunaan kaitan kemasa, ke-8 terjemah literal, pengantarbangsaan, pertukaran kod, meminta pertolongan, penjelasan, pengasahan atau membuat tekaan. Nah, yang terakhir tu penggunaan kata yang tidak mengerti. Okay, ini merupakan penilaian atau penjelasan bagi 12 taksonomi strategi komunikasi oleh Dornan dan Scott tadi. Okay, yang pertama pengampaian atau peninggalan mesej, iaitu
merujuk meninggalkan mesej atau berhenti di tengah-tengah ayat. Lepas tu kedua, pengelakan topik ialah pengelakan menulis sesuatu topik oleh kerana tidak tahu sesuatu perkataan. Dan tiga, bertengkaran mesej ialah menukarkan mesej asal dengan mesej baru oleh sebab kekurangan kosakata. Keempat, penghampiran ialah menggunakan perkataan yang mempunyai semantik yang hampir sama dengan perkataan sasaran. Kelima, penggunaan perkataan semua tujuan itu menggunakan item leksikal umum untuk menggantikan perkataan yang lebih tepat atau spesifik. Dan keenam tu, ciptaan perkataan baharu tu dia cipta perkataan yang tidak dapat terdapat dalam leksikal bahasa sasaran. Ketujuh, penstrukturan semula atau menggunakan kaedah bahasa itu merujuk dia meninggalkan mesej yang disebabkan oleh kegangan bahasa, menyambung mesej dengan mengubah daripada struktur asal. Dan kelapan, terjemahan literal ialah dia menerjemahkan sesuatu perkataan, frasa atau struktur sesuatu bahasa kepada bahasa sasaran. Lepas tu kesembilan, pengantaran bahasaan itu bahasa lain dari bahasa yang berbeza dan diubah secara fonologi atau morfologi kepada bahasa sasaran. Ke-10, pertukaran kod ialah merujuk penggunaan perkataan atau frasa daripada bahasa lain dalam penulisan. Ke-11 tu ni meminta pertolongan atau meminta penjelasan, meminta pengasahan atau meminta buat tekaan tu dia merujuk mesej yang berbentuk pertolongan orang lain dalam menyelesaikan masalah dan bersifat sopan tu. Dan 12 tu ialah penggunaan perkataan yang tidak makna. Itu digunakan apabila seseorang itu dia menggantikan perkataan dengan apa juga perkataan atau bunyi yang tidak makna. Okay, so 12 taksoma yang diterangkan tadi itu dia dibagikan kepada 3 bahagian, iaitu strategi penyerakan atau penggunaan, kedua ialah pencapaian atau strategi pempasan, dan ketiga ialah penanggulangan atau strategi tambahan waktu. Okay, menurut Norma Reza Abdul Rahim pada tahun 2018, beliau telah menambahkan 6 pendekatan strategi yang baharu yang tidak terdapat dalam kajian lepas seperti yang tadi Terence 1997, French dan Kaspan 1983, Johnston 1989 dan Dorian Ascott 1977 sebelum ni. So 6 pendekatan baharu ni tidak dapat dalam kajian lepas seperti singkatan, penafian atau pencegahan, persoalan, perujukan, imajinasi dan kesupan. So jumlahnya ialah terdapat 16 pendekatan strategi komunikasi telah disusun semula dan disenaraikan oleh Norma Reza Abdul Rahim pada tahun 2018. Ini merupakan dia punya penjelasan atau keterangan secara rincinya. Yang pertama, singkatan itu menggunakan singkatan perkataan tetapi dia mempunyai makna sama dan digunakan dalam kalangan orang yang saling mengenali antara satu sama lain. Dan singkatan yang di dalam tulisan atau teks berbentuk cerita atau skrip drama atau filem. Contoh ayat kat sini, saya nak makan nasi sekarang atau saya mahu. So di sini kita boleh nampak singkatan tu nak sebenarnya ialah hendak. Yang kedua, perkataan baharu tidak makna merujuk perkataan yang digunakan tidak mempunyai makna dalam kamus. Dan elemen di strategi ini digunakan oleh mereka yang sangat dapat, yang saling mengenali dan akan faham perkataan baharu yang dicipta tersebut. Contohnya, dia kong bila dah penat berlari. So yang kong tu merupakan perkataan baharu tu yang tidak bermakna. Strategi ketiga ialah penafian atau pencegahan. Merujuk perkataan atau ayat yang menunjukkan penafian tentang ayat yang diberi dan ataupun mesej dapat dilihat jelas bila terdapat pengakuan yang negatif daripada seseorang. Dia juga boleh dilihat pada mesej yang tidak dipersetujui atau mempunyai mesej lain dengan orang lain. Contoh ayat sini, bukan saya yang, dengan ayat lagi satu, saya tidak bersetuju. So di sini kata nafis bukan dan tidak itu merupakan sifat-sifat bagi penafian atau pencangkahan tu elemen dia. Dan keempat itu ialah
persoalan, iaitu ayat berbentuk pertanyaan yang berkaitan dengan topik rancangan. Biasanya persoalan merujuk kepada topik dan kandungan itu dan kandungan perbualan tersebut. Contoh ayat itu, A itu dia sebut pernyataan kucing itu mati di langkah kereta, dan B pula akan mengemukakan soalan kucing yang mana. So, ini merupakan persoalan tu. Masuk strategi kelima ialah pengulangan. Pengulangan ialah merujuk kepada perkataan, frasa atau ayat yang diulang dalam mesej. Itu mesej yang berulang perkataan itu bertujuan pendengar atau pembaca dapat faham akan apa yang ingin dikatakan. Okay, contoh ayat di sini, rumah itu besar, rumah itulah, rumah itu besar sangat, rumah kasih itu. Okay, dalam wacana ini kita boleh nampak perkataan rumah itu telah disebut sebanyak 4 kali dan telah diulang 4 kali. Maksudnya dia nak fokus atau dia nak tunjukkan subjek yang hendak difokuskan itu ya rumah. Okay, seterusnya strategi ke-6 itu ya perujukan. Perujukan maksudnya ialah rujukan yang dibuat terhadap mesej bagi menguatkan pemahaman dan membuat rujukan dengan perkataan lain yang pernah didengar atau dilihat. Perujukan tu juga merujuk mesej supaya lebih difahami dengan jelas. Okay, contoh ayat di sini, buku besar yang atas meja kat sekolah itu ke. Okay, so di sini nak merujuk buku yang terletak di atas meja di sekolah. So dia fokuskan ke tempat buku yang di mana di atas meja kat mana kat sekolah. So itu merupakan perujukan. Okay, strategi ke-7 pembetolan sendiri, iaitu membetulkan perkataan atau ayat sendiri. Okay, membetulkan mesej melalui perkataan, frasa atau ayat sendiri tanpa perlu pertolongan orang lain. Dan mereka ni akan membetulkan dengan kadar segera supaya orang lain boleh faham maksud yang ingin disampaikan. Okay, contoh ayat sini kita tengok, okay, dia suka makan durian. Lepas tu dia kata, silap, dia suka makan manis. So, dia suka makan manis, dia tak suka makan durian. So di sini dia perasan tidak salah sebab pernyataan tu dia cepat-cepat betulkan kepada suka makan manis dan bukan durian. Dan seterusnya strategi ke-8 adalah topik berlainan atau dikenali juga sebagai pengampaian mesej. Itu mesej yang disampaikan tu tapi pendengar tu dia tukar topik yang berlainan daripada apa yang dibincangkan. So mesej yang ingin disampaikan tu dia telah digantikan dengan mesej lain. Mungkin mesej tu dia tidak menarik minat mereka atau suka difahami, sebab tu mereka menentukan topik lain. Okay, contoh di sini kita tengok tu dia tanya, awak pergi hospital tak? Manakala B tu dia jawab macam pergi tak. So di sini memang merupakan dua topik lain. Sebab A tu dia sebut hospital tapi B tu sebut kata. So memang mungkin dia ada masalah tak faham ke atau tidak menarik minat, sebab tu dia mengemukakan topik berlainan. Okay, 9 pula. 9 adalah cerahan. Cerahan yang merupakan proses mencela seorang lain sedang memberi pendapat atau sedang berinteraksi. Cerahan ini dia kerap berlaku biasanya bila mesej yang ingin disampaikan telah disekat dan disambung orang lain. Tapi topik yang mereka bincang ni masih sama. Okay, contohnya tu dia sebut, okay, saya mencalonkan supaya tempat. Okay, dia pernah habis cakap lagi tapi B telah mencalak. Dia cakap, kejap, saya tidak setuju, saya pasti semua orang. Okay, so di sini kita jelas lihat B tu telah mencalak ketika A sedang bercakap, padahal yang A tu belum habis cakap. So itu merupakan cerahan. Okay, kalau strategi komunikasi ke-10 ialah penangguhan. Penangguhan ini ialah bunyi atau tanpa bunyi daripada seseorang. Ia berlaku penangguhan dalam mesej disebabkan tiada perkataan yang boleh disebut atau tanda setuju atau tidak setuju, bahasa badan atau bahasa isyarat. Contoh di sini ialah basuh ha dengan itu. Tapi dia tak ada mengemukakan sebarang pendapat tu atau pandangan. Tapi dikeluar bunyi yang tak ada makna tu. Okay, ke-11 terjemahan literal, iaitu menterjemahkan satu persatu perkataan tu tanpa merujuk suatu ayat. Dan terjemahan bahasa ni dia pun digunakan tanpa mengira sama ada struktur ayat bahasa seseorang itu betul, tapi dia tetap difahami oleh pihak lain. Okay, contoh kat sini dan bahasa Melayu ni, okay, frasa ni
ayat ni dia main bola dan dia terus diterjemah secara langsung kepada bahasa Inggeris ialah he plays ball. So di sini itu dia tak kisah struktur ayat dia betul ke tak, tapi dia masih boleh difaham oleh pihak lain. Dan 12 ialah pertukaran bahasa. Itu dia ada 2 jenis, itu pertukaran bahasa frasa atau ayat, dan lagi satu ialah pertukaran bahasa kosakata. Pertukaran bahasa frasa atau ayat itu ialah menggunakan bahasa lain daripada bahasa sasaran. Manakala pertukaran bahasa kosakata ialah menggunakan perkataan dalam bahasa sasaran dengan bahasa lain. Okay, so bahasa lain yang digunakan dalam satu perkataan, frasa atau ayat, walaupun dia dapat difahami oleh pihak lain, tetapi dari segi benar frasa dan ayat itu adalah tidak tepat. Okay, contoh kat sini, iaitu dia tanya awak nak pergi mana, lepas B jawab not sure, awak rasa, lepas A jawab balente. So kat sini memang kita boleh faham, tapi dari segi frasa ayat tu dia tidak tepat, sebab dia bila dia guna bahasa Inggeris not sure, lepas tu dengan they tu dalam konteks bahasa Inggeris tu dia tidak tepat sama seperti mana yang dalam bahasa Melayu tu. Okay, 13 ialah imajinasi. Itu memberi huraian mesej dalam bentuk imajinasi, dan kadang kalau mesej yang ada disampaikan tu dia perlu diberi penjelasan melalui imajinasi supaya pendengar atau pembaca dia dapat faham. Okay, contoh yang kat sini disebut, okay, awak bayangkan budak itu menangis kat tepi jalan tadi, lepas budak yang pakai baju warna merah tadi macam patung lupanya. So bila ada orang dia menggunakan pernyataan ini, kita dapat faham lah, sebab itu ada seorang budak tu dia buat apa, tengah nangis, lepas kat mana, kat tepi jalan, lepas baju dia baju merah, lepas rupa dia macam mana, macam patung cermin putih ke. Lepas 14 ialah kesopanan. Okay, yang seterusnya ialah menyampaikan mesej dengan bahasa sopan dan dilakukan apabila berhadapan dengan suasana formal, dan jika dalam suasana tak formal tu, mesej akan disampaikan tanpa kesopanan. Dan contoh kat sini kita boleh tengok, okay, bahkan saya berasa tumpang lalu. So frasa maafkan saya merupakan ciri-ciri kesopanan dalam ayat ni tersebut. Dan kalimah yang parafrasa. Parafrasa ialah mengungkapkan semula kalimat sesuatu tulisan dengan memakai kata-kata lain tanpa mengubah maksud asalnya. Dan parafrasa ni dia juga merujuk pengolahan semula ayat daripada ayat asal tanpa mengubah makna ayat sebenarnya. Dia cuma nak bertujuan untuk mengelakkan plagiat atau peniruan. Okay, contoh yang di sini, ayat asal ialah dia berlari ke kedai. Okay, lepas tu diolah kepada pada hari itu dia telah berlari menuju ke kedai. Makna asal yang dia nak sampaikan tu tetap sama, cuma dia mengolahkannya dengan tambah frasa pada hari itu, dengan dia tambah kata kerja tak transitif menuju untuk elakkan dia plagiat atau peniruan sebiji-biji. Dan strategi komunikasi yang terakhir 16 itu meminta pertolongan, iaitu mesej yang berbentuk meminta pertolongan daripada orang lain, dan biasanya mesej ini dia berupa sopan dan memerlukan bantuan dan pertolongan dalam menyelesaikan masalah atau kerumitan yang dihadapi. Okay, contoh kat sini, contoh ayat ni, dia tolong ambilkan kertas itu. So ayat ni bila ada kata minta seperti tolong tu, so dia merupakan kata yang bersifat untuk meminta pertolongan. Okay, sekarangnya kita akan masuk bincangkan tengok isi kandungan bab 6 yang bertajuk analisis strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. Okay, terdapat satu kajian telah dijalankan dalam bab ini dan telah dikemukakan, iaitu sampel kajian yang digunakan ialah 10 pelajar sekolah rendah yang berumur 11 dan 12 tahun di Selangor. Pelajar akan membincangkan tema perbualan yang diberikan. Tema ini ialah aktiviti dalam dan luar kelas. Dan 15 minit akan diberikan untuk menjalankan perbincangan ini. Dan perbincangan kumpulan akan direkam dan dialog mereka akan ditranskripsi, dianalisis dengan pendekatan strategi komunikasi yang baharu. Itu 16 pendekatan yang telah disebut sebelum ini yang pada bab 5 tadi.
Okey, ini merupakan keputusan kajian. Okey. So di sini ada 14 strategi komunikasi dan frekuensi penggunaan tu telah dicatatkan. Di sini kita boleh tengok frekuensi tertinggi yang menggunakan strategi komunikasi singkatan adalah paling tinggi itu sebanyak 15 kali. Yang kedua tinggi ialah strategi komunikasi rujukan sebanyak 13 kali. Yang ketiga tinggi ialah penafian atau percanggahan sebanyak 10 kali. Dan frekuensi terendah adalah 4 kali bagi perkataan baru tidak makna, lepasu topik berlainan atau pengampaian mesej dengan terjemahan literal, pertukaran bahasa, kesopanan, parafrasa, meminta pertolongan. Ini merupakan strategi komunikasi yang digunakan sewaktu perbincangan tadi, itu paling rendah frekuensi yang 4 kali saja. Sekarang kita akan membincang bab yang terakhir untuk bab 7 yang bertajuk cadangan kajian akan datang. Okay, bab ni dia mencadangkan kajian lain yang berkaitan dengan kajian channel dan strategi komunikasi. Terdapat 3 kajian telah dicadangkan dalam bab ni. Pertama, kajian tentang bahasa isyarat. Kedua, kajian tentang bahan bercakap. Ketiga, kajian tentang bahasa elektronik dan media sosial. So, inilah ketiga-tiga kajian yang telah dicadangkan kerana dia berkaitan dengan kajian wacana dan strategi komunikasi. Okay, kesimpulannya, buku kajian wacana ini dia merupakan buku yang mengandung teori dan aplikasikan dalam bentuk penyelidikan. Dan penyelidikan ini dia meliputi kajian tentang diri laku, cerita, pengajaran dan interaksi dalam perbualan. Selain itu, terdapat banyak teori tentang analisis wacana dan teori pendedakan strategi wacana oleh tokoh-tokoh juga telah dikemukakan dalam buku ini. Okay, dah tamat. So video ini atau resensi ini disediakan oleh saya. Dan video ini adalah di bawah bimbingan oleh Profesor Dr. Noman Rizal Abdul Rahim. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.